Satu dalam doa. 让我们一起来低头祷告。 Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau sebagai Bapa kami, 主，我们谢谢你，我们拥有你父神， yang mengasihi kami orang-orang berdosa dengan kasih-Mu yang tak bersyarat, 你爱我们罪人，你爱我们是无条件的爱， yang mengutus Putra-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami orang berdosa, 差遣你独生儿子为我们而死， sehingga kami belajar untuk mengerti makna dari kasih. 使我们可以学习到爱真正的意义。 Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. 我们这个时候来到你的面前， Kami mohon tuntunan firman-Mu, 我们求主你得到指引我们， sehingga hidup kami secara khusus sebagai orang tua 使我们的生命，特别我们做父亲的， boleh juga memancarkan kasih-Mu. 也可以表达你的爱。 Berbicaralah kepada setiap kami, 你亲自对我们每一个人说话， biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menerangi hati dan pikiran 愿你的 setiap kami. 圣灵再次光照我们的心思意念。 Dan kuasailah hamba-Mu yang terbatas dan berdosa ini, 主啊，你帮助你有限有罪的仆人， kiranya Engkau menyucikan dan memampukan untuk menjadi alat-Mu. 求主你接近我们，使我们有力量把你话传开。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们如此祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. 各位弟兄姊妹们平安。 Puji nama Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Ayah. Saya ucapkan selamat Hari Ayah kepada para bapak-bapak yang ada di ruangan ini. 感谢上帝给我们机会来到主面前来敬拜，特别今天是父亲节，让我代表我自己向大家祝贺父亲节快乐。 Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema warisan yang tak ternilai. 我们要思想的题目，那就是无价之宝。 Ada dua bagian ayat firman Tuhan yang akan kita selidiki. 有两处的圣经是我们所要研究的。 Yang pertama terambil dari surat Paulus kepada Efesus, 第一处的经文是保罗对以弗所教会所说的， pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. 以弗所书第6章第4节。 Jikalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 找着了，我们倾听来念。 Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 以弗所书第6章第4节，你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和境界养育他们。 Bagian kedua terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama hingga yang ke-5. 第二处的经文在提摩太后书第1章第1到第5节。 2 Timotius pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 提摩太后书第1章第1到第5节，奉上帝旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，做基督耶稣使徒的保罗，写信给我亲爱的儿子提摩太，愿恩惠、怜悯、平安从父上帝和我们主基督耶稣归于你。我感谢上帝，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的上帝祈祷的时候，不住地想念你，
纪念你的眼泪，昼夜切切的想要见你，好叫我满心快乐。想到你心里无畏之心，是现在你外祖母娄姨和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你们心里。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang beragama menggambarkan relasinya dengan Allah dengan cara yang berbeda-beda. 主所爱的弟兄姊妹们，每一个束缚有宗教的人，他们以他们各种不同的方式来敬拜他们所敬仰的。 Di dalam agama Islam, gambaran yang paling umum relasi antara umat dengan Allah adalah budak dan tuan. 在为教徒来说，那就是一个怎样敬重的人，那就是一个仆人和主人。 Demikian kita juga mengenal di dalam tradisi Arab, ayah Muhammad bernama Abdullah. 同样，阿拉伯的这个名称 Abdullah 这个名字， yang berarti abdi Allah atau hamba Allah. 意思就是说侍奉上帝的意思。 Itulah sebabnya banyak muslim menggambarkan dirinya sebagai hamba dari Allah. 对回教徒来说，那就是成为我们是上帝的仆人。 Kekristenan memiliki gambaran yang berbeda tentang relasi kita dengan Allah. 对基督教来说，是爱跟上帝有所分别。 Allah kita sebut sebagai Bapa sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus sendiri. 上帝，我们自称为父上帝，那就是耶稣基督所教导于我们的。 Kita adalah anak-anak dari Bapa Surgawi. 我们就是成为天父上帝的儿女。 Dan relasi anak dengan Bapa ini juga diturunkan di dalam relasi rohani. 这个关系也就是指向在灵性上的一个关系。 Secara khusus di dalam bagian surat Paulus kita melihat Paulus menempatkan diri sebagai bapa bagi Timotius. 特别在保罗书信这里所说的，保罗自称他是父亲，提摩太是他的孩子。 Paulus tidak memiliki hubungan darah dengan Timotius. 保罗在血统方面根本与提摩太没有关系的。 Tetapi kalau Anda membaca surat Timotius yang kedua tadi, kita membaca bahwa hubungan mereka begitu intim. 我们所读的经文可以看到，保罗跟提摩太的交往是那样的亲密。 Timotius disebut oleh Paulus sebagai anakku yang kekasih. 提摩太被称为保罗我所爱的孩子。 Kita melihat bahwa hubungan mereka begitu intim. 我们看到他们有这么亲密的来往。 Bahkan dikatakan bahwa Paulus selalu mengingat Timotius dalam doa permohonan baik siang maupun malam. 甚至于保罗对他说：“我昼夜都是思想你，为你祷告。” Ada banyak hari ini saudara keluarga-keluarga yang hubungan antara anak dan bapa itu begitu renggang dan jauh. 今天有许多的家庭，我们看到父亲与孩子的关系是那样的疏远。 Tetapi Tuhan masih memberi anugerah pada keluarga sedemikian itu. 但是神还在这个家庭里面赐予他的恩典， Sehingga anak-anak dari keluarga yang demikian kadang-kadang Tuhan berikan bapa-bapa rohani. 因此像这样破裂的家庭，上帝神赐予给他们有一个属灵的父亲。 Satu kali ketika saya berada di kampus di UK Petra tempat saya melayani. 有一天，当我在贝特拉校园，那就是我侍奉的一个大学。 Ada 3 orang mahasiswa yang datang pada hari yang sama. 有一个在同样的时间的几个学生到我的面前， Ketiga-tiganya menangis. 他们都在我面前哭泣。 Saya sampai heran mengapa pada hari itu ada begitu banyak pria yang menangis datang ke ruangan saya. 我感到奇怪，在我的办公室有这样多的年轻人流泪在我面前。 Yang pertama menangis karena pergumulan batin dan dia punya ayah yang bercerai dan menikah lagi dan ingin poligami. 那么这一个，那就是他的父亲，他是离婚，我这次重婚，而且是多妻主义的。
Yang kedua, menangis karena punya pergumulan batin ingin menyerahkan diri masuk ke sekolah Alkitab, namun orang tuanya tidak setuju. 第二个哭泣在我面前，乃是因着他奉献给上帝，要进到神学院，但是他父母却拒绝了。 Dan yang ketiga, menangis karena dia baru saja diusir oleh papanya dan disuruh berjalan kaki ke kampus belasan kilometer. 第三个，他被哭泣，那就是他被父亲从家里赶走，他要走几公里的路程才可以进到校园。 Dia berjalan kaki dan kemudian naik angkot sampai ke kampus. 他走路就搭公共车直到校园。 Dia begitu kecewa karena papanya adalah majelis gereja. 他感到失望，那是因着他父亲是教会的执事。 Namun kata-katanya begitu kasar dan keras dan dia diusir demikian rupa. 他讲话是那样的粗鲁，是那样的严厉，把我赶走出去。 Selesai 3 orang itu silih berganti ke ruangan saya merenungkan satu hal. 那么这3个同学他们轮流出去以后，我就有一个思想。 Ternyata keluarga Kristen tidak menjamin adanya papa yang baik. 那是基督徒的家庭不一定是有好的父亲， Apalagi bukan keluarga Kristen. 尤其那不是基督化的家庭。 Dan seringkali anak-anak muda, remaja, pemuda merasa lebih dekat kepada papa rohani ketimbang pada papa biologis mereka. 青少年人觉得他与他的属灵的父亲更亲近，以其是他肉身的父亲。 Paulus di dalam hal ini menyebut Timotius anakku yang kekasih. 保罗称提摩太是我可爱的孩子。 Tampaknya ada hubungan yang sangat dekat secara rohani antara mereka berdua. 似乎看来他们在属灵方面是那样的亲密。 Dan sejauh kita ketahui, pertumbuhan iman dari Timotius tidak dipengaruhi oleh ayah fisiknya. 据我们所知道的，提摩太的灵性并不是因着他生他父亲的灵性有关系的。 Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3, di sana dicatat ayah dari Timotius adalah orang Yunani. 使徒行传16章第1到第4节所说的，那就是提摩太的父亲是一个希利尼人。 Jadi ayah dari Timotius adalah bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen. 那么提摩太的肉身父亲不是希伯来人，也不是基督徒。 Namun ibu dari Timotius, Eunike, dan neneknya Louis telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 那么尤尼基成为他的父亲，娄仪是他的母亲，是成为他属灵的人。 Maka dalam keluarga Timotius yang berperan mendidik Timotius secara rohani bertumbuh adalah ibu dan nenek. 因此提摩太的灵性是受到他的祖母和母亲的影响。 Sang ayah tidak menjadi pemimpin rohani dalam keluarga, bahkan bukan orang percaya. 父亲却没有在家庭里面成为孩子的榜样，尤其他并不是基督徒。 Namun apa yang membuat Timotius kemudian bertumbuh menjadi seorang pemuda yang dipakai Tuhan, bahkan menjadi pemimpin gereja? 那么什么理由提摩太成为基督徒，而是教会的一个领导人呢？ Kita melihat bahwa neneknya Louis dan ibunya Eunike ternyata berperan besar dalam hal ini. 我们看到他的祖母娄仪，他的母亲尤尼基，在这一方面，他扮演着一些重要的角色。 Di dalam pasal yang ketiga dari surat 2 Timotius, pasal yang ketiga, 在刚才所读的是第三节所说， ayatnya yang ke-15 kita membaca demikian. 第3章15节这么说。 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 你要知道，从你从小开始所得的教训，就是要以耶稣为信心，成为一个基督徒。 Paulus berkata pada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. 保罗对提摩太说：“你从小已经认识圣经。”
Tampaknya nenek dari Timotius, Louis, dan ibunya Yunika mengajarkan firman Tuhan, kitab suci sejak Timotius kecil. 似乎看来他的祖母罗伊，他的父亲尤尼基从小已经用圣经来教导他。 Inilah yang membuat kemudian Timotius bertumbuh di dalam iman. Bahkan ketika dia mencapai usia muda, dia terkenal sebagai murid Kristus yang berdedikasi. 因着神的缘故来影响他从小的灵命，因此到成长的时候，他成为一个有名、一个有灵性的一个青年人。 Paulus bahkan memilih Timotius di antara banyak orang Kristen lainnya untuk menyertai dia dalam perjalanan misi. 保罗在将众多的信徒们选择了提摩太来与他一同同工来传福音。 Paulus kemudian juga menetapkan Timotius menjadi pemimpin gereja di Efesus. 保罗以后就选择了以弗所提摩太成为以弗所教会的领导人。 Timotius menjadi anak muda yang dipakai Tuhan karena dia meneladani iman dari nenek dan ibunya. 提摩太成为主的忠心的仆人，乃是因着受到祖母与母亲的影响。 Di luar itu Timotius bertumbuh karena dia memiliki seorang bapa rohani, yaitu Paulus itu 除此 sendiri. 之外，他的灵命不断的长进，因着他有一个属灵的父亲来教导他。 Di sini kita melihat sebuah gambaran yang tidak ideal. 在这里，我们看到一个图画是这样不完全的图画。 Namun karena anugerah Tuhan, Timotius tetap bertumbuh baik. 因着神的恩典，提摩太有这样好的灵性的成长。 Idealnya menurut firman Tuhan, ayahlah yang menjadi pemimpin rohani dalam keluarga. 成为这么好的，那就是本来是父亲成为一个在家庭里的个榜样。 Itulah sebabnya dalam Efesus 6 ayat 4 tadi dikatakan Bapa-Bapa. 因此，在以弗所刚才我说，都经文指向你们做父亲的， Janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. 不要惹孩子们的气。 Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 你总要用上帝的话来教导他们。 Maka di dalam firman Tuhan sebenarnya peran memimpin kerohanian keluarga diletakkan pada pundak ayah. 上帝的话要教导孩子，那就是把这个责任放在父亲的肩头上。 Akan tetapi banyak keluarga yang tidak ideal, Tuhan pun masih memberi anugerah. 但是有一些不美满的家庭，但是上帝还有恩典给他们。 Sehingga anak-anak yang tidak memiliki ayah sebagai pemimpin rohani, 因此他们在家庭里面没有一个属灵的父亲。 oleh karena ada ibu dan nenek, oleh karena ada bapa rohani yang lain, 因此，因着有一个属灵的祖母、母亲，还有一些属灵的父亲， maka masih bisa bertumbuh kerohanian. 他们在灵命上还可以成长。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peran ayah itu begitu sentral sekali. 主所爱的弟兄姊妹，我们父亲的角色是那样的重要，是一个重心。 Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesehatan pribadi, emosi, dan rohani anak itu banyak bergantung pada hubungannya dengan Bapa. 许多人研究小孩子的健康、灵性、灵命，都是在建议他父亲的榜样。 Saya membaca 2 buah buku yang terkait dengan penelitian ini. 我读了2本书，是一个经过研究的。 Yang pertama berjudul The Faith of the Fatherless, The Psychology of Atheism by Paul Fitts. Iman dari orang-orang yang tidak berbapa. Psikologi ateisme. 第一样，那一个就是没有一个信心的父亲，他是以神论来教导。 Yang kedua, sebuah buku berjudul The Atheist Syndrome. 另外一本 Sindrom ateis. 另外一本书，那就是一个无神论的一个思想。 Keduanya ditulis oleh peneliti dan seorang penulis yang berbakat. 第二本书呢，是一个经过研究的一个有特殊的一个作者。 Dua buku ini memiliki tesis yang sama. 那这个两个论文是差不多一样的。
Kedua penulis menyelidiki tokoh-tokoh ateis yang terkenal pada abad ke-19 sampai awal abad 20. 两位作者呢，就是在19世纪到初20世纪对那些无神论的一个领导人， Dan menemukan bahwa hampir semua tokoh-tokoh ateis yang berpengaruh ini pada masa kecil mereka memiliki masalah dengan papa mereka. 他们发现到，经过研究，就是这些无神论的领导人，乃是就是因为他们父子的关系是不是美满的。 Saya ingin mengutip beberapa contoh. 我举一个比方， Charles Darwin 那就是查尔斯·达尔文， yang sangat dikenal dengan teori evolusinya. 那就是很有名的一个进化论。 Dia memiliki seorang ayah yang sangat berpengaruh, dominan, dan Darwin menyebut ayahnya almost supernatural, hampir supranatural. 他的父亲是一个无神论的来教导他，他自称他是一个超自然的人。 Darwin kecil ketika dididik oleh ayahnya disuruh diam selama 2 jam mendengarkan ceramah ayahnya sampai begitu dia tidak tahan. 达尔文小时候，他父亲叫他坐着2个钟头，他在那里不断的教导，弄到他是感到不耐烦。 Ludwig Feuerbach adalah orang yang mempengaruhi Karl Marx. Ludwig Feuerbach 是盖尔马克思所影响的， Jadi orang ini sangat berpengaruh sekali. 他是非常有影响力的人， Dia menjadi tokoh ateis yang terkemuka. 是成为世界最特殊的一个无神论。 Ayahnya meninggalkan Feuerbach dan keluarganya ketika dia berusia 13 tahun. Ayahnya menikahi wanita lain di kota lain. 那么他的父亲离开他，当他13岁的时候，这父亲出外与别人结婚了。 Karl Marx 卡尔马 adalah ayah Karl Marx adalah orang Yahudi yang menganut ajaran Martin Luther. 马克思他这个人，他就是一个信奉犹太教，是随着马丁路德的教导。 Namun ayah Karl Marx menganut ajaran Martin Luther karena ditekan orang, bukan karena dia sendiri yakin. 马克思他马丁路德的教导，并不是他信仰的一个宗教，乃是因着别人强迫他。 Jadi Karl Marx menganggap ayahnya tidak punya pendirian dan Karl Marx tidak menghormati ayahnya. 马克思他认为他父亲是没有一个主权的，因此他非常看轻他的父亲。 Mungkin satu lagi, Sigmund Freud. 另外一个是西姆弗洛伊， Dia adalah tokoh yang sangat berpengaruh di dunia psikologi. 他就是一个在心理学的方面有伟大的一个人， Seorang ateis juga. 也是一个无神论者。 Ayahnya adalah orang yang pasif, lemah, dan punya kelainan seksual. 他的父亲是一个被动的，而且他在性方面是有一些的不同。 Freud sering bermimpi ingin membunuh ayahnya. 那么弗洛伊他经常做梦杀害他的父亲。 Pada usia sekitar 8 tahun, Freud sengaja mengencingi kamar tidur orang tuanya. 在他8岁的时候，他故意在父亲的床上在那里小便。 Demikian kalau saya sebut Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, semuanya adalah tokoh-tokoh ateis yang terkenal atau agnostik yang terkenal dan masing-masing tidak punya figur ayah yang baik. 若是我提出3个这些领导人，他们是无神论的，受到无神论教育的，他们根本没有能在家庭里面成为一个好榜样的父亲。 Jadi kesimpulan dari 2 buku ini adalah banyak tokoh ateis terkenal itu kemudian memiliki relasi yang buruk dengan ayahnya dan tampaknya ateismenya ada kaitannya dengan itu. 总结这2本书所说的，那就是一个无神论的父亲来教养孩子的一个后果。 Paul Fitz dan John Koster, kedua penulis 2 buku yang berbeda ini, 这2个不同的作者所写的书， percaya bahwa ketika kita
membenci atau tidak menghormati ayah, maka kebencian dan pemberontakan kita terhadap ayah itu kita proyeksikan kepada Allah. 他们相信，若是一个父子的关系不好的时候，那么他就联想到他与上帝的关系是那样的不和谐。 Maka anak-anak muda dan orang-orang yang menolak Allah seringkali sebelum mereka menolak Allah, mereka telah menolak ayah mereka terlebih 因 dahulu. 此，有许多的青年人，他们抵挡上帝，当他们还没有抵挡上帝之前，他们对他的父亲是已经先抵挡了。 Jangan salah menafsirkan hasil penelitian ini. 我们不要在这里有错误的解释。 Maksudnya bukan bahwa setiap anak yang dibesarkan oleh ayah yang tidak baik akan menjadi ateis. 并不是一个不好的父亲，他这样的教导孩子，他就变成一个无神论的人。 Karena ada juga anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sehat, ayah yang baik, tapi tetap menjadi ateis. 因着有一些健全的家庭，有好的父亲来领导，但是他却也是成为一个无神论者。 Namun penelitian ini ingin mengatakan bahwa kalau seorang anak memiliki hubungan yang buruk dan memberontak terhadap ayah, maka kemungkinan dia memberontak terhadap Allah dan menjadi ateis semakin besar. 那么在这个研究里面，一个孩子若是在家里抵挡父亲，那么他对上帝抵挡上帝的成分又更高了。 Kemarahan seorang anak terhadap ayah atau orang tua itu akan diproyeksikan kepada Allah. 一个孩子对父亲的怒气，他也这样很自然的也向上帝发怒。 Syukur dikasih oleh Tuhan, ketika saya melayani sebagai dosen, saya menemukan ini benar sekali. 主所爱的弟兄姊妹们，当我读了这本书，我觉得是那样的有道理。 Ada beberapa mahasiswa yang kita tangani dan kelihatan sekali dia cenderung memberontak terhadap Allah dan bangga menjadi ateis. 有一些大学生，我看到他们因着跟父亲的关系不好，他们很自豪，他们今天成为一个无神论者。 Tidak sedikit dari mereka sebenarnya hanya meluapkan kemarahan mereka kepada Allah yang sebenarnya mereka marah kepada orang tua 他们 mereka. 许多将怒气发泄在上帝身上，其实他这样怒气是因着他对他父母的怒气。 Oleh karena itu nasihat firman Tuhan hari ini kepada para ayah menjadi sangat penting. 今天圣经的教导对我们做父亲的人来说是何等的重要。 Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. 你们做父亲的不要惹孩子的气。 Bapak-bapak sangat berpotensi untuk membangkitkan kemarahan anak. 做父亲们，我们有权利的在那里发泄我们的怒气在孩子的身上。 Banyak hal Bapak kita lakukan sesuatu yang menurutnya baik, tapi justru membuat marah sang anak. 有许多事情，父亲感到这样教导是那样的有道理，但却引起孩子们的怒气。 Satu hal yang pasti adalah ketika Bapak tidak memberikan waktu yang terbaik buat anak. 很肯定的，那是许多的父亲根本没有时间对他的孩子。 Saudara-saudara, ketika saya kecil, saya punya sakit asma. 当我小时候，我有一个气喘病。 Maksud saya sering kambuh asma saya pada waktu saya kecil. 在我小时候，我的气喘病时常发作。 Dan ketika sakit asma itu menyerang, maka kemudian saya sulit tidur, sesak nafas, kadang-kadang sampai berhari-hari tidak bisa tidur. 当气喘发作的时候，我呼吸困难，我好几个晚上都不能睡觉。 Dan pada saat itulah kemudian mama saya yang menemani saya tidak tidur. 那么当时我母亲陪着我，她也没有睡觉。 Dan kasih mama itu memang luar biasa. 妈妈的爱是非常的惊人。 Dia sering memukulkan tangannya ke dadanya dan berkata, kenapa kamu yang sakit, kenapa bukan saya? 她经常拍拍我的胸膛，对我说：“为何不是我病，是你在病呢？”
Dan pada saat itu karena saya tinggal kira-kira di desa kira-kira 4 jam dari Surabaya. 当时我住在一个农村呢，就是距离泗水4个小时的路程。 Kita mencari profesor yang paling baik di Surabaya untuk menyembuhkan asma saya. 我们找一个医生是在泗水很有名的医生， Maka saya diantar hampir setiap minggu ke Surabaya naik bus, kemudian pergi ke daerah Beratang, dan kemudian berkunjung ke dokter pengobatan selama 1 tahun terus. 我差不多每个礼拜在1年之内，经常从外府来到泗水，在布拉当那个街的医生。 Dan selama pengobatan itu terus mama saya dan saya yang naik bus menemani saya untuk pengobatan. 那么就是我的母亲经常陪我去看医生。 Ketika saya kumat dan kambuh tidak bisa tidur, mama saya temani saya sepanjang malam. 当我不能睡的时候，我的母亲一整夜陪着我，也不睡觉的。 Nah, karena tidak tidur itu membosankan, maka mama saya melatih saya capsa. 因着每周礼拜我不睡觉，因此我的母亲再一次的带领我什么 Tupok, 啊， latihan judi. 那就是赌博，怎样教导他怎样赌博。 Dung fa sun gitu. Fa, nah ini ketawa yang tahu ini berarti. 我们 Yang bisa main ya. Mama dan papa saya adalah penjudi. 我的爸爸妈妈是赌博鬼 Mereka orang-orang menyebutnya tupok kui. 啊，客话就叫做赌博鬼， Setan judi, itu sebutannya. 那就是客家人讲的赌博鬼。 Tapi mama saya sebelum berjudi dengan papa saya naik bus ke kota dari jam 10 sampai jam 7 malam setiap hari berjudi. Sebelum itu mama saya pagi-pagi 4:30 sudah bangun. 当他要去泗水的前一个晚上是赌博，那么早早5点清晨就回家，要陪我去医生。 Dia belanja, dia masak, dia jualan Jungkok Jai, jualan Chinese food kepada teman-temannya. Dan setelah selesai jualan mencari nafkah, baru berangkat judi. 他在那里预备我们所要吃的，他也卖一些东西给别人。那么预备以后，他还在赌博。 Jadi ketika saya kambuh, saya dengan mama saya, ketika saya melihat keluarga kami, saya melihat mama saya yang bekerja, ketika saya sakit ke Surabaya setiap minggu mama saya menemani. Dan akhirnya saya menyimpulkan, papa tidak ada dalam hidup saya. 当我发作的时候，我的母亲陪我，她也是预备我们家庭一切的需要，为大家预备所需用的。那么她的影响力是这样的大，我感到我家里实在是没有父亲的影响。 Ketika saya kambuh, saya melihat papa saya tertidur. 当我发作的时候，我看到父亲在那里却入睡了。 Ketika saya batuk dan sepertinya usus saya itu hampir kayak tertarik ketika saya sakit batuk dan pilek, papa saya tidur dengan nyenyak. 当我咳嗽的时候，我感到我的肠几乎都要吐出来，但是我看到我父亲在那里是这样好的入睡了。 Itu membuat memori yang tak terlupakan. 这是可我难忘的一件事情。 Bahwa dia tidak ada dan tidak hadir dalam hidup saya. 我感觉到在我生命里面没有父亲。 Maka ketika SMP saya menjadi anak yang pemberontak. 因此，在我初中的时候，我就成为一个被虐家庭的人。 Saya melawan papa saya. 我抵挡我的父亲。 Baru ketika saya bertobat tahun 93 SMA. 当我读高中93年的时候，我悔改。 Baru setelah itu kasih Tuhan memenuhi hidup saya dan saya belajar mengampuni papa saya. 主的爱充满我的心，我才能够原谅我的父亲。 Saya baru bisa berbicara dan mengasihi dia. 我才能够与他好好谈话，与他交往。 Tetapi itulah yang terjadi pada banyak orang. 但是这样的事情也发生在许多的年轻人身上。 Ketika ayah-ayah tidak memberikan waktu, tidak memberikan kasih dan penerimaan kepada anak dan sibuk dengan pekerjaannya dan urusannya sendiri, maka sang anak merasa dibuang. 但父亲没有预备时间为孩子，在那里整天工作，才没有照顾家庭，那么孩子们就感到被抛弃了。
Karena masa kecil saya tidak pernah merasa dipeluk, tidak pernah merasa disayang oleh papa. Maka ketika anak saya lahir yang pertama, saya sulit sekali menggendong dia. 当我小时候，因着没有受到父亲的爱戴，他从来没有抱过我，没有拥抱我，因此我第一个孩子出生的时候是很难叫我爱，又是抱我的孩子。 Dampak dari ketiadaan ayah itu begitu kuat. Sampai saya harus melawannya begitu kuat pula. Belajar untuk memeluk dan mengasihi anak saya. 因着感到父亲没有从来宠爱我来包容我，因此我也不断地来学习怎样去拥抱我的孩子。 Firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. 圣经告诉我们，你们做父亲的不要惹孩子的气。 Banyak bapak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak ketika mereka tidak memberikan waktu dan perhatian 许 mereka. 多做父亲的因着没有为孩子预备时间，就惹他们的气。 Atau sebaliknya, terkadang bapak atau orang tua membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak karena mereka menuntut anak demikian rupa sehingga sang anak merasa tertekan dan tidak dikasih tanpa syarat. 或者是相反的，做父亲的惹孩子的气，因着他对孩子有过于的要求，以至于他 受到很大的压力，那么他就不断的向父亲反怒去了。 Satu kali saya memimpin persekutuan kecil dengan mahasiswa. 有一天，在我大学生小团契里面， Salah satu dari mahasiswa yang ikut kelompok itu adalah anak yang berprestasi. 其中一位是我们大学生一个优等生。 Sangat berprestasi. 他是一个很突出的一个优等生。 Dan ketika waktu untuk sharing tiba-tiba dia berkata, saya ingin mati. 当在分享的时候，他突然说：“我觉得死去更好。” Nah itu satu kelompok kira-kira 4 orang. 在这个小团契大概是4个人。 Dia berkata, satu anak yang berprestasi berkata, saya ingin mati dan pengen bunuh diri. 他说在优等生是说我死去更好，我不然就自杀更好。 Lalu kemudian kita heran, ada apa dengan kamu? 我们更奇怪，到底你发生了什么事？ Dia berkata, IP-nya turun semester ini. 他说因着我这学期的成绩不好， Nilainya jeblok. 成绩是那样的下落。 Lalu teman-teman yang lainnya tanya, berapa? 那么其他的人就问你的分数多少？ IP-nya jeblok jadi 3,7. 总平均是3.7分， Yang sempurna kan 4. 本来是4分的， IP-nya jeblok jadi 3,7 mau bunuh diri. 他下落是3.7就要自杀了。 Teman yang lainnya berkata, kamu sudah gila, saya 2,7 aja happy-happy. 那么其他的就说你是发狂了，我2.7分我都觉得很高兴了。 Tapi orang ini tidak bergurau. 但是他没有开玩笑的， Dia serius. 他是严肃的说。 Dia dibesarkan dalam keluarga di mana dia dituntut sempurna. 他在一个家庭里面是一个完美的家庭。 Sehingga ketika dia merasa tidak mencapai yang sempurna, dia gagal, dia tidak berharga, dia ingin mati. 因此他没有达到完美的时候，他就感到有一个很大的压力，他希其死更好。 Orang tuanya terus menuntut dia. Dan sepertinya dia menjadi berharga hanya jika dia berprestasi. 他的父母觉得感到自豪，因着孩子是那样的有好的成绩。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasus seperti ini banyak terjadi. 祝所有的弟兄姊妹，像这样的情形发生在家庭是那样的多。 Banyak orang tua melampiaskan
sebenarnya menggunakan anak untuk menjalankan ambisi mereka. 许多家长将他们的一个雄性发泄在孩子的身上， Dan sang anak membawa beban dan misi dari orang tua. 身为孩子是带着沉重的压力，带着他父母的愿望， Dan mereka menyimpan kepahitan dan kegetiran hidup. 那么他们在生命里面是那样的苦恼。 Satu kali saya ketemu dengan orang yang lulusan kedokteran dan dia bekerja di bank. 有一天有一个学生是医科大学，他毕业以后在银行工作。 Saya tanya, kamu lulus kedokteran, kamu dokter kerja di bank, jadi teller? Iya. 你艺校毕业，你难道在那边成为一个银行的招待员？ Mengapa? 为何是这样呢？ Dia berkata karena kedokteran adalah impian orang tuanya. 他说：“我读医科，那就是我父母所向往我做医生的。 Saya sudah lulus kedokteran dan saya sudah menyenangkan orang tua. Setelah itu saya mau kerja apa? Itu adalah hidup saya. 我是医科大学，那是我父母的愿望，我已经达到了。但是接下来的事业，乃是由我自己决定。” Ketika saya mendengarkan itu, saya tahu dia pahit dan getir terhadap orang tuanya 当我 karena 听到的 memaksa 时 dia 候， sekolah. 我就感知到他对他父母因着强逼他读医科而烦怒的。 Sekutu firman Tuhan mengingatkan kita, khususnya para bapak, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita. 圣经特别对我们做父亲的，你们不要惹孩子的气。 Kasihilah mereka dengan tanpa syarat sebagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. 你要爱你的孩子是无条件的爱，就像上帝无条件的爱我们一样。 Kita boleh mengarahkan, mendidik, menuntut supaya mereka berprestasi, namun harus di dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. 我们可以指引他们，牵引他们前面的道路，但是我们要以上帝的智慧来牵引他们。 Sambil dari itu kita terus mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat firman 一 Tuhan. 方面，我们要用圣经的话来教导他们。 Saya tutup dengan ini, saudara. Kemarin saya dengan istri merancang untuk liburan. 我结束这个讲章，那就是我昨天与我的太太计划我们的假期。 Kita pengen pergi ke Bali untuk liburan. 我们想去巴厘岛，在那里度假。 Kita melihat-lihat hotelnya dan kita lihat kolam renangnya dan sebagainya. 我们看一些的酒店，我们看那个游泳池。 Anak saya tunjukkan, ini loh, kita mau pergi ke sana, kamu senang atau tidak? 我告诉我的孩子，我们要去某一个酒店，你看到喜欢吗？ Dia berkata senang. 他说喜欢的。 Lalu dia bertanya, itu di mana? 在哪里呢？ Saya bilang di Bali. 在巴厘岛。 Naik apa ke sana? 我们乘什么车呢？ Saya bilang naik pesawat. 我们乘飞机。 Cuman 30 menit mungkin. 这是35分钟时间。 Dia berkata, saya tidak mau ikut. 我不要参与。 Saya heran, kenapa? 我感到奇怪，为什么呢？ Kenapa tidak mau ikut? 为何你不要跟从呢？ Tidak mau naik pesawat. 我不要坐飞机， Kenapa? Saya bilang. 为何呢？ Dulu kami studi di Amerika, pulang kira-kira hampir 30 jam dengan transitnya dari Amerika ke sini. Enggak ada masalah, kenapa sekarang kamu tidak mau naik pesawat? 我们从美国回到印尼，差不多30个小时的时间都不成问题，为什么才30分钟就成问题呢？ Dia berkata, takut seperti Air Asia. 他说他恐怕亚航的事件的发生。 Nanti pesawatnya salah rute katanya. 若是他走错路的时候， Terus hilang dan mati. 那么就这样的消失，就要死去了。 Pokoknya tidak mau ikut. 我不要参加。 Lalu kemudian saya melihat inilah kesempatan untuk memberitakan Injil. 以后我感到有机会跟他传福音。 Saya katakan kepada anak saya, kita semua akan mati. 我对孩子说，我们每一个人都要死的。 Namun pesawat itu begitu banyak yang selamat, ada satu yang kecelakaan, itu sebuah kecelakaan. 其他的飞行的飞机都这样的安全，只是一两次的事情你就感到危险。 Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Yang pasti kamu, walaupun kamu 8 tahun, saya bilang David, kamu juga bisa mati. 但是我们从不知道，虽然你还年幼，David，你也可以随时死去的。 Lalu dia berkata,
Ya, saya tahu itu. 因为他说我明白。 Nah, yang penting adalah apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus. 最重要的，我们是否敬畏上帝？我们照出的圣经的话来说呢？ Karena ketika kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita sudah diampuni dosa dan kematian adalah pintu gerbang menuju pada kehidupan yang sudah Tuhan 当 siapkan. 我们把信仰建立在基督的身上的时候，我们随时都可以去，因着我们的得救的问题已经有保障了。 Nah, saya menantang anak saya untuk percaya kepada Tuhan dan dia menerima, kita berdoa bersama semalam. 我就向孩子挑战，接受耶稣基督为他的救主，我们整夜祷告。 Saya bersyukur untuk kesempatan bisa memberitakan Injil kepada anak sendiri. 感谢上帝有机会，我对我自己的孩子传福音。 Pendidikan rohani bukanlah tugas sekolah saja. 那么属灵的教导并不是单单学校的一些责任， Tetapi tugas kita sebagai orang tua dan khususnya juga para bapak yang Tuhan sudah panggil menjadi pemimpin keluarga. 我们教导孩子在信仰上是我们父母的责任，特别今天的信息是对做父亲的人说的。 Mari kita dengan setia menjalankan panggilan kita sebagai orang tua. 让我们每个做父亲、做家长的忠心依主所交付我们的一些责任。 Kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di surga, inilah kerinduan kami Tuhan. 我们在天上的父，这是我们所渴望的。 Di tengah-tengah masa lalu kami yang tidak ideal. 在我们那些不和谐的生活， Mungkin kami berasal dari keluarga yang tidak memiliki figur bapa yang baik. 或许我们在我们的思想上没有一个如意的父亲， Namun kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Bapa kami. 但我们感谢你，你是成为我们的父上帝， Yang mengajar kami bagaimana menjadi seorang Bapa yang penuh kasih. 教导我们怎样成为一个满有爱心的父亲。 Tolonglah kami untuk mengasihi anak-anak kami. 主帮助我们，使我们怎样来爱我们的孩子， Memberikan waktu yang terbaik dan pendidikan yang terbaik untuk mereka. 给我们一些时间，给他们受高等的教育， Memberikan teladan iman yang bisa dilihat dan diteladani. 在信仰上给他们一个榜样，让他们可以效法我们。 Sehingga kelak anak-anak kami boleh seperti Timotius. 使我们的孩子就像提摩太一样， Yang oleh karena melihat teladan ibu dan neneknya boleh menjadi pemuda yang Tuhan 那 pakai. 就是看到他祖母母亲的榜样，成为一个好的青年人。 Ampunilah kami kalau selama ini kami telah menjadi ayah-ayah yang membangkitkan kemarahan. 主赦免我们，若是我们做父亲的，经常惹孩子的气， Karena kami tidak hadir dalam hidup mereka. 因此我们在生命上根本没有临到他们身上， Karena kami menuntut mereka tanpa hikmat dan bijaksana. 因此我们不用我们的智慧过于对孩子的要求。 Berikanlah hati Bapa itu pada setiap kami. 主给我们有一个父亲的心，在我们的心里， Tolonglah kami melakukan firman-Mu. 帮助我们实行你的道。 Dan jikalau itu adalah anugerah-Mu, maka tolonglah kami juga untuk menjadi bapa-bapa rohani bagi orang-orang lain. 若是这个是你给我们的恩典，让我们也可以成为别人的属灵的父亲。 Bagi anak-anak yang bahkan bukan anak biologis kami. 就是对那些我们肉身以外的孩子， Jadikanlah kami alat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah begitu banyak orang-orang yang tidak berbapa. 在这样环境里面，许多人觉得他们在身上没有一个肉身的父亲，我们可以成为他们的祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们如此祷告。 Amin. 阿门。